eksperimen 4.4. Jadi yang ini kamu boleh buka muka surat berapa? 91 ya. Muka surat 91. Cikgu besarkan sikit. Muka surat 91. Jadi boleh baca jugalah dalam muka surat 91 ni. Dia lagi bagus kalau kamu tak tengok video ni tapi kamu buat eksperimen tu di sekolah lah. Tapi cikgu tak pastilah sama ada kamu buat atau tidak di sekolah ya. Jadi ini antara usaha cikgu lah nak bagi kamu faham tentang eksperimen ni. Jadi kalau kamu buat kat sekolah lagi bagus. Jadi eksperimen 4.4 ni mengkaji keberkesanan tumbuhan fitoremediasi dalam pengawalan pencemaran air. Jadi kita nak tengok sama ada tumbuhan fitoremediasi ini dia boleh digunakan atau tidak dalam nak mengawal pencemaran air ataupun nak mengurangkan pencemaran air ataupun nak jadikan air itu lebih kurang tercemar atau tidak tercemar. Lebih kurang macam itulah. Jadi cikgu ada buat video tentang tumbuhan fitoremediasi ni ya. Satu proses di mana tumbuhan tu dia menyerap bahan-bahan kimia atau sisa-sisa kimia yang ada pada air, menyebabkan air itu dah berkurang sisa kimia dia ataupun dah kurang pencemaran dia disebabkan oleh kehadiran tumbuhan fitoremediasi ni. Jadi itu adalah tujuan bagi eksperimen 4.4 ni. Kamu boleh lihat pada muka surat 91. Muka surat 91. Seterusnya yang atas ni tujuan dia lah ya, tujuan dia. Seterusnya kita ada penyataan masalah. Jadi bila sebut tentang penyataan masalah ni, dia ada standar soal dan dia merujuk kepada tujuan kita tu, tujuan eksperimen tu. Jadi adakah tumbuhan fitoremediasi ni berkesan dalam pengawalan pencemaran air? Jadi betul ke kita belajar sebelum ni tumbuhan fitoremediasi ni boleh digunakan untuk mengurangkan pencemaran air ataupun boleh digunakan untuk menjadikan air itu kurang tercemar. Okey, jadi sekarang ni penyataan masalah dia, adakah betul benda tu? Adakah tumbuhan fitoremediasi itu betul-betul berkesan dalam pengawalan air, pencemaran air ya? Kemudian kita ada hipotesis. Jadi hipotesis dia kehadiran pokok keladi bunting berkesan dalam rawatan air sisa ataupun kehadiran pokok keladi bunting berupaya menyerap kandungan amonia. Okey, jadi akar pokok keladi bunting ataupun pokok keladi bunting itu berupaya menyerap kandungan amonia. Jadi cikgu ada guna buku rujukan bersama dengan buku teks lah. Kenapa cikgu guna buku rujukan? Sebab buku rujukan ada nilai, ada data dia. Kemudian ada lah perbincangan dia, buku teks tak ada. Jadi terpaksa nak tak nak kena guna buku rujukan sebab cikgu mana nak buat sangat eksperimen-eksperimen ni ya. Okey, seterusnya kita ada hipotesis. Hipotesis dah cerita tadi kan. Sekarang kita masuk pada radas, kita ada bekas kaca. Bahan kita ada air tasik, larutan amonium klorida 10%, kit ujian amonia. Jadi maksudnya kita ada alat yang kita guna untuk kita kesan kehadiran amonia pada air. Alat yang kita guna untuk kesan kehadiran amonia pada air. Seterusnya ada pokok keladi bunting. Jadi kena adalah pokok keladi bunting yang ini. Nampak tak? Keladi bunting, pokok keladi bunting kita letak pada air itu. Sekarang ni kita pergi yang penting juga iaitu pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah dimanipulasikan. Jadi kita akan ada air yang dia tercemar dengan larutan amonia klorida ni, yang mana kita letakkan dengan keladi bunting. Satu lagi air yang tercemar tu kita tak letak dengan keladi bunting. Jadi kita nak tengok sama ada kehadiran pokok keladi bunting ni dia akan mengurangkan kandungan pencemaran atau tidak, kandungan amonia ataupun tidak. Kehadiran pokok keladi bunting. Jadi bergerak balas dia apa? Iaitu kandungan amonia akhir eksperimen. Jadi kandungan amonia pada akhir eksperimen tu adalah yang bergerak balas. Dia adalah result kita, dia adalah pemerhatian kita, dia adalah keputusan kita. Okey, yang dimanipulasikan selalunya kita buat dia dalam eksperimen. Kita ubah suai dia. Jadi satu kita letak pokok keladi bunting, satu lagi kita tak letak. Kemudian kita datang pula dengan prosedur. Jadi prosedur boleh juga nak baca dalam buku teks tu.
Jadi cikgu selalu ulang kat kamu kan. Cikgu tak tahulah cikgu ulang banyak kali dah. Mungkin kamu bosan nak dengar. Jadi prosedur yang ada dalam buku teks tu, dia dalam keadaan dia nak bagi ayat arahan kepada kamu, apa yang kamu perlu buat. Tetapi bila kamu tulis laporan, selalunya tulis laporan ni adalah selepas kamu dah buat eksperimen tu. Jadi bila kamu dah buat eksperimen tu, kamu ceritakan tentang apa yang kamu buat. Sebagai contoh, dalam prosedur tu dia ada tulis perkataan, boleh tengok dekat muka surat ni 59 ni, pergi dekat prosedur. Prosedur, tengok yang nombor 1. Bersihkan pokok keladi bunting. Jadi dia bagi arahan kepada kamu untuk kamu bersihkan pokok keladi bunting. Itu ayat arahan. Kalau kamu nak tulis ayat bagi laporan, kamu tulis pokok keladi bunting dibersihkan. Okey, pokok keladi bunting dibersihkan daripada kotoran dan lumpur atau lumpur. Jadi itu maksudnya ayat yang kamu cerita ke orang apa yang kamu buat, ya. Okey, kemudian kita ada dah ni. Tadi dah pergi ke dia malarkan, ya. Cikgu pun lupa isi padu air sisa, tempoh eksperimen, jisim tumbuhan yang digunakan. Itu untuk dimalarkan lah. Kamu bubuh satu saja pun dah cukup. Kita pergi pada prosedur ni. Pokok keladi bunting dibersihkan di akarnya atau di tumbuhannya supaya kita tak naklah ada tanah ke, ada kotoran ke kan. Kemudian bekas kaca dilabel P dengan Q. Kita label lah P dengan Q. Bekas kaca diisi 5 liter air tasik tambah dengan 50 ml larutan amonia klorida. Jadi kita tambah dengan 50 ml larutan amonia klorida, ya. Tertinggal ni ml. Kamu tambahlah, ya. Kemudian bacaan amonia direkod guna kit ujian amonia. Jadi awal-awal tu kita rekodkan dia. Sebelum kita letakkan pokok keladi bunting ni. Sebelum kita letak pokok keladi bunting, kita buat bacaan dia dulu. Kita rekod bacaan dia. Jadi bacaan dia kita rekod, kita dapatlah, kita bubuh jadual. Bubuh dalam jadual, dalam table nanti. Kemudian bekas P diletakkan pokok keladi bunting. Jadi selepas beberapa masa, okey, dalam ni tulis berapa lama ni? Sekejap cikgu baca dalam ni, set ada dalam ni. Selepas masuk, dia tak tulis pula berapa lama, ya. Mungkin 1 hari ke, mungkin keesokannya 7 hari. Okey, kamu ambil bacaan dia selepas 7 hari. Tinggalkan. Okey, 7 hari. 7 hari. Biarkan dia dalam masa 7 hari. Pokok keladi bunting ni kita masukkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pokok keladi bunting dalam bekas P. Lepas tu kita biarkan dia selama 7 hari. Kemudian kita ambil bacaan dia. Jadi kita letaklah dalam bentuk jadual ni. Jadi kita ada bekas kaca P, bekas kaca Q. Keputusan amonia air tasik. Bacaan awal kita ada 3 dan 3. Bacaan akhir untuk P ni kita letak pokok keladi bunting, daripada 3 dia jadi 1. Kemudian kalau bacaan awal ni dia 3 dan 3 lah. 3 dan 3. Dia masih lagi dalam keadaan yang sama. Ini pemerhatian. Okay? Pemerhatian kita buat dalam bentuk jadual. Apa yang kita lihat, apa yang kita dapat, ataupun keputusan daripada eksperimen tu. Jadi maksudnya ada pengurangan kepada kuantiti amonia pada air. Jadi amonia yang kurang tu pergi ke mana? Dia diserap oleh pokok keladi bunting. Itu boleh masuk dalam perbincangan lah. Okey, sekarang ni kita pergi kena terangkan tentang perbincangan juga, ya. Perbincangan kamu kena tulis, Jadi cikgu cuba terang kepada kamu lah, ya. Kamu nak dapat perbincangan ni, nak mudah, ada buku rujukan lah, boleh beli. Macam cikgu guna buku Pelangi rasanya, ya. Okey, tumbuhan yang kita pilih ni, keladi bunting ni, dia bagus. Jadi kena cerita sikit tentang tumbuhan keladi bunting ni. Jadi tumbuhan keladi bunting ni dia cepat membiak. Kemudian dia cepat bertumbuh. Kemudian dia terapung atas air. Dan dia mempunyai struktur akar yang hampir sama antara satu sama lain. Dan dia juga berupaya untuk mengambil ataupun diakumulasi, ataupun dia berupaya untuk menyerap logam berat dan menyerap
logam berat dan juga nutrien. Jadi logam berat yang ada di dalam air itu, dia berkeupayaan untuk menyerap dan akhir sekali menyebabkan air itu hilang pencemaran tu, hilang bahan yang berbahaya tu ya. Jadi okey, itulah pokok keladi bunting berkesan dalam menyerap amonia kerana struktur akarnya yang besar dan mempunyai banyak rambut akar. Jadi itu antara perbincangan yang kamu boleh tulis ya. Kemudian kita ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pokok keladi bunting berkesan dalam rawatan air sisa ataupun berkesan sebagai tumbuhan fitoremediasi ya. Dia samalah macam ni, macam hipotesis. Kesimpulan ni selalunya dia sama dengan hipotesis dan kita tulis hipotesis diterima ya. Jadi habislah cikgu dah terangkan tentang eksperimen 4.4 dengan harapan kamu boleh faham lah tentang eksperimen 4.4 ni. Kalau kamu rasa ada yang ayat yang tak kena cikgu guna tu, kamu liquid lah ya. Liquid kamu betulkan. Cikgu pun ada kadang-kadang tak perasan ya. Benda tu kadang-kadang kita copy paste kemudian tak baca betul-betul, rupanya benda tu salah. Jadi kita kena betulkan. Jadi cikgu pun liquid kena. Cikgu tak ada lah liquid, cikgu tindan dia lah. Kamu kalau kat rumah tu, kalau kamu print out modul tu, kamu kena liquid sikit lah kan ya. Jadi ini sajalah untuk eksperimen 4.4.